tengok semula, saya pun boleh tengok semula kot masa saya mengajar tu ada salah kan, mungkin tersasul ke kan, macam-macam lagi lah kesilapan manusia ya. Baik, aplikasi enzim dalam kehidupan harian. Jadi disebut di situ enzim telah lama digunakan secara meluas dalam bidang komersial dan keperluan harian. Enzim yang digunakan di ekstrak, guna istilah ekstrak. Maksudnya dia ambil sebahagian daripada sumber tu, bukan semualah. Bukan dia ambil sebiji-sebiji ya, 100%. Maksudnya ada sub-sub dalam bahagian, sama ada tumbuhan ataupun haiwan yang diambil yang memberi manfaat ya, seperti daripada bakteria ya, ataupun dihasilkan secara sintetik. Sintetik ni maksudnya buatan buatan maksudnya ialah buatan. Jadi enzim yang tersekat gerak, nama dia, satu istilah enzim tersekat gerak. Ini istilah baru ni, istilah yang ada dalam KSSM. Dalam KBSM saya tak pernah jumpa lagi istilah ni ya. Jadi enzim tersekat gerak, alhamdulillah masuk dalam bahasa Inggeris ya. Ialah enzim yang bergabung dengan bahan yang lengai. Apa pula lengai ni? Bahan yang lengai. Selalunya istilah lengai ni dalam kimia ni kita jumpa dalam logam ya. Bukan logam dalam jadual berkala, istilah lengai ni. Bahan yang lengai dan tak larut untuk meningkatkan rintangan enzim terhadap perubahan faktor seperti pH dan juga suhu. Semalam kita belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi aktiviti enzim ataupun kadar tidak balas enzim. Dua daripadanya adalah kesan pH dan juga kesan suhu. Jadi di situ dia untuk menjelaskan istilah enzim tersekat gerak, itu merujuk kepada enzim yang bergabung dengan bahan yang lengai. Bukan saja lengai dan dia tak larut ya. Ada sifat bahan tu ia lengai dan tak larut ya. Lengai dan tak larut untuk meningkatkan rintangan enzim terhadap perubahan faktor seperti pH dan suhu. Macam mana ya? Kita tengok penjelasan seterusnya. Melalui cara ini, molekul enzim akan kekal di kedudukan sama sepanjang tidak balas pemangkinan dan kemudiannya mudah diasingkan daripada hasil. Teknologi ini dikenali sebagai teknologi imobilisasi enzim. Kalau imobilisasi ni maknanya dia merujuk kepada apa ni? Kalau mobilisasi maknanya menyebabkan pergerakan. Kalau imobilisasi maksudnya macam tak bergerak. Maknanya dia ambil pada istilah di sinilah, iaitu kekal di kedudukan sama sepanjang tidak balas pemangkinan. Kekal lah. Kata kuncinya kekal. Kekal tu maknanya tak berubah lah. Tak berubah dari segi bentuk dia, tak berubah dari segi kedudukan dia tu. Jadi teknologi ini digunakan dalam pelbagai aplikasi industri. Kita tengok contoh nanti ya. Contoh berdasarkan gambar racah foto 5.1. Kita tengok yang bawah dulu ya, bukannya produktif formatif. Okey, kita tengok yang pertama, enzim pencernaan. Enzim pencernaan digunakan dalam bidang perubatan. Apakah enzim pencernaan? Kalau kita belajar pencernaan ni, memang banyaklah, daripada mulut sampailah kepada usus kecil ada enzim pencernaan. Mungkin untuk serta-serta kes
ada sesetengah pesakit tu dia tidak dapat merembeskan ataupun kelenjar-kelenjar dalam tubuh badan dia tidak dapat menghasilkan enzim secara semula jadi. Maka badan dia perlukan enzim dalam bentuk sintetik, ya, ataupun enzim tu daripada luar lah, yang mungkin datang daripada bahan semula jadi, tapi dimasukkan ke dalam tubuh badan kita. Kita kena telan. Itu andaian saya lah, ya, andaian saya. Maknanya contohlah, ya, orang yang ada masalah ailio dia kering. Ailio maksudnya ada kes mana orang yang kalau ada masalah ketumbuhan dalam mulut, ataupun mungkin ada kanser mulut. Jadi kelenjar liur dia tu dia tidak dapat menghasilkan air liur. Bila air liur tidak dapat dihasilkan, jadi masalah lah untuk pencernaan, kan, untuk pencernaan kanji, ya, kerana di dalam air liur terdapatnya enzim amylase. Hilangnya menghasilkan enzim tu ada masalah. Masalah tu kerana apa? Kerana adanya ketumbuhan, adanya mungkin fibroid, ya. Jadi mungkin selepas operation atau pembedahan dilakukan, membuang ketumbuhan, membuang sel-sel kanser yang berada dalam mulut tersebut, ia memberikan kesan kepada jumlah penghasilan atau isi padu air liur dalam mulut. Jadi apa yang berlaku? Kering lah, kan? Kalau kita nak bercakap macam saya sedang bercakap ni, jadi air liur mesti dikeluarkan, bukan keluar daripada mulut lah, keluarkan daripada kelenjar air liur tu. Supaya apa? Supaya suara tu dapat dihasilkan, ya. Selalu kita sebut, kan, kering tekak kan, kita pun minum air, kan. Jadi kering tekak tu kerana apa? Salah satu daripadanya kerana kurang air liur dihasilkan, kan. Macam sekarang ni berpuasa, memanglah bila berpuasa kalau boleh kurang cakap, tapi tak boleh tak bercakap sebab nak mengajar, kan. Jadi nak tak nak kena cakap, jadi dia akan rasa perik sikit lah, sebab air liur dikeluarkan tapi sekadar mana yang ada lah. Orang kata ibarat stok dia, katakan stok dia 100 ml, kan. Jadi bila banyak bercakap digunakan sehingga kurang. Tapi kalau kita minum air, ditopak balik. Tak apalah kalau tak puasa. Tapi kalau puasa, air liur yang ada dalam simpanan tu berdasarkan yang ada dalam stok ni lah. Jadi bagi mereka yang ada masalah tersebut, dia perlu mengambil ubat. Ubat tu mungkin dalam bentuk pil, mungkin dalam bentuk kapsul, mungkin dalam bentuk cecair, ya. Itu contoh aplikasi enzim dalam perubatan. Yang kedua, kita gambar yang kedua ni, enzim laktase dalam susu bebas laktosa. Susu bebas laktosa. Susu bebas laktosa ni maknanya milk lactose free, ya. Lactose free maksudnya situ. Enzim laktase dalam susu bebas laktosa maknanya bukan semua susu yang ada laktosa, ada juga susu yang tiada laktosa, ya. Tersasul. Jadi enzim laktase digunakan untuk ataupun dalam susu. Dan enzim peptinase. Jadi enzim laktase, enzim peptinase ni dan juga selulase dalam penghasilan jus. Peptinase ni jus utamanya, peptinase ni jus apple lah terutamalah. Peptinase ni banyak dia terdapat dalam jus apple. Jus apple. Okey.
Kemudian selulosa ni mana-mana lah tumbuhan ya. Dalam jus oren pun ada. Tapi biasanya jus oren ni dia enzim dia biasanya berbeza sikit ya. Dia bandingkan dengan apple. Sebab jus oren ni dia mengandungi banyak asid ascorbic ya, asid ascorbic. Jadi mungkin kandungan enzim peptinase dia tidaklah sebanyak jus apple ya. Kemudian kita tengok lagi yang seterusnya enzim amylase, enzim lipase, enzim protease ya. Dan juga enzim selulase digunakan dalam biodeterjen, bahan pencuci. Mungkin yang berwarna-warna ni kot, yang berwarna biru ni, warna merah ke warna oranye ke yang terdapat dalam sabun kita tu ataupun deterjen mengandungi enzim. Mengikut kesesuaian lah. Ya, jadi maknanya kalau enzim amylase ni dia sesuai kalau misalnya katakanlah pakaian kita ni terkena kotoran yang berasaskan kepada kanji. Kan? Sesuai lah guna deterjen yang mengandungi enzim amylase. Kalau berasaskan lemak ataupun lipid, enzim lipase. Ya. Ataupun protein, protease. Dan juga sekiranya berasaskan kepada selulosa, tumbuh-tumbuhan, jadi enzim selulase. Jadi yang kita belajar salah satu sifat umum bagi enzim ialah tindakan enzim adalah spesifik kepada substrat dia. Artinya kalau misal contohlah ya, katakanlah baju kita ni kena tumbahan kari ayam. Kari ayam ya. Jadi enzim apa yang sesuai? Adakah enzim amylase, lipase, protease atau selulase? Jadi kita kari ni kita tengok. Mungkin lipid ya. Kari. Sebab kari ni daripada santan kan. Dicampur santan, dicampur dengan dada minyak ya. Jadi lebih kepada lipid kan. Jadi enzim yang sesuai terdapat dalam deterjen adalah enzim lipase ya, untuk menanggalkan kotoran minyak secara maksimum lah. Itu contoh ya. Kalau misalnya contoh baju kita kena tumpahan darah ataupun kena darah, kita kena tahulah darah tu mengandungi banyak unsur apa ataupun bahan apa. Okay, dia banyak protein ya, banyak protein. Jadi enzim yang sesuai enzim protease ya, enzim protease. Dan lain-lain lah contoh-contoh lain ya. Kemudian kita tengok lagi enzim trypsin. Tengok ya, enzim trypsin mengeluarkan bulu daripada kulit haiwan untuk produk kulit. Jadi enzim trypsin digunakan dalam industri ataupun dalam penghasilan produk-produk yang berasaskan kulit. Ya. Jadi terutamanya mengeluarkan bulu lah daripada kulit haiwan tu. Jadi enzim trypsin digunakan untuk mengeluarkannya. Enzim protease mengasingkan kulit ikan sebab ikan mengandungi banyak protein. Jadi protein protease ya, macam tu. Okay, jadi inilah di antara contoh-contoh aplikasi enzim dalam kehidupan harian, sama ada kepada kita ataupun kepada dalam industri ya, dalam industri komersial ataupun industri kecil ya. Selesai. Ya, selesai. Kita nak tengok praktis formatif 5.2, bagaimanakah enzim terhasil. Bagaimana enzim terhasil? Satu. Bagaimanakah teknologi imobilisasi enzim membantu mencepatkan tindak balas yang dimungkinkan oleh enzim? Nyatakan contoh-contoh industri yang menggunakan enzim. Ini semua ada dalam nota ya. Okey.
Soalan pertama tu di sinilah. Enzim hasil ni daripada mana? Ni jawapan dia. Terhasil daripada bahan-bahan semula jadi, ya, ataupun daripada bahan sintetik. Itu yang pertama. Teknologi imobilisasi enzim. Inilah. Ya. Iaitu molekul enzim akan kekal di kedudukan sama sepanjang tindak balas pemangkinan dan memudahkan ataupun menjadikan bahan itu mudah diasingkan daripada hasil dia. Ya. Itu teknologi imobilisasi enzim. Melalui kaedah yang dikenali juga sebagai enzim tersekat gerak. Enzim tersekat gerak. Contoh-contoh industri boleh tengoklah. Industri penghasilan ubat-ubatan, ni kita panggil industri perubatan lah. Ataupun kalau dalam makanan seperti susu ni, ini industri apa? Pemakanan. Makanan dan minuman. Industri apa? Kalau sabun, pencucian, ya. Industri penghasilan bahan produk deterjen, ataupun penghasilan barang produk kulit, ataupun industri berkaitan dengan pengasingan kulit ikan ni, industri pemakanan juga. Jadi selesai subtopik 5.3. Jadi apa yang kita telah belajar dalam bab 5 ni sebagai suatu rumusan, ya, kita telah belajar subtopik yang pertama iaitu metabolisme, ya. Kita belajar anabolisme dan kita belajar subtopik yang kedua enzim, iaitu pada substrat, pada kebanyakan nama lah, pada kebanyakan nama substrat, berakhir dengan ASA. Kemudian kita tengok sifat-sifat umum enzim yang ada 8 atau 9 tu. Kemudian kita lihat enzim intrasel dan enzim ekstrasel. Kemudian kita tengok yang keempat tu mekanisme tindakan enzim menggunakan hipotesis mangga dan kunci. Okey, mangga tu adalah enzim, kunci adalah substrat. Dan yang terakhir dalam subtopik yang kedua kita lihat faktor yang mempengaruhi tindakan enzim, suhu pH, kepekatan substrat dan kepekatan enzim. Dan yang kita baru belajar tadi iaitu aplikasi enzim dalam kehidupan harian. Kita lihat enzim pencernaan, ya. Maksudnya enzim digunakan dalam membantu dalam pencernaan. Susu bebas laktosa, ya, ataupun kita kata enzim yang digunakan dalam susu bebas laktosa dan jus buah, ya, pekines tu, biodeterjen, produk kulit, ya. Yes. Jadi untuk refleksi diri ni awak tanya diri sendirilah, sama ada awak menguasai ataupun tidak, ya. Okey. Kemudian praktis sumatif ni. Praktis sumatif tukang masak kadang-kadang membalut daging dengan daun petik. Apa tujuan membalut dengan daun petik? Apa special daun petik? Itu kita nak tahu tu. Ada tak yang boleh jawab? Kenapa balut dengan daun petik? Kenapa tak daun nyor? Daun nyor tu sekarang ni mesti ada sesuatu
enzim lah. Senang cerita. Sebab tajuk kita ni berkaitan dengan enzim. Mesti ada enzim dalam petik tu. Yang menyebabkan sesuatu yang bermanfaat kepada daging tu. Mungkin enzim apa? Dalam petik ni dia ada tak yang boleh jawab? Alia tahu tak? Seluloz. Jadi kalau seluloz tu macam mana? Dalam betik sebenarnya enzim yang banyak dalam betik ni ialah enzim papain, nama dia enzim papain. Enzim papain. Enzim papain. Petik ni papaya tak? Dalam bahasa Inggeris papaya. Jadi dia papain. Betul juga seluloz tu. Tapi papain tu dia lebih banyak lah Tapi diterima lah kalau sebab kita tulis seluloz. Okay, seluloz. Jadi kita beritahu lah maknanya dalam daun betik mengandungi banyak enzim papain ataupun enzim seluloz. Kan? Jadi apa yang dia buat? Enzim tapi kalau nak kata seluloz macam kurang sikit daripada papain lah saya rasa saya pun sebut rasa dia. Papain ni enzim yang dia akan melembutkan daging jadikan daging tu lebih lembut. Kita tahu lah banyakkan daging ni mungkin lihat kan. Jadi dari segi practicality-nya dengan letakkan daun betik tu yang mengandungi papain untuk melembutkan daging. Jadi itu lah reason dia. Jadi bila daging lembut sedap lah tak. Kita tahu cerita sedap ke cerita lain lah. Kemudian mengapakah apple yang telah dididihkan, yang kedua mengapakah apple yang dididihkan selepas dikupas tidak bertukar menjadi warna perak? Maknanya kalau kita tak didihkan, kalau kita kupas dia berubah warna perak. Tapi kalau kita didihkan apple tu tidak bertukar menjadi perak. Kenapa? Ini mesti berkaitan juga dengan enzim juga lah. Kalau sebut didih ni, faham tak didih? Didih maknanya suhu tinggi ke tak? Suhu yang tinggi. Kalau kita belajar air, kalau air tulen mendidih pada suhu 100 darjah Celsius. Kan? Itu maknanya tinggi sangatlah. Semalam kita belajar salah satu daripada sifat umum enzim ialah enzim musnah ataupun tindakan enzim ataupun aktiviti enzim berhenti pada suhu 60 darjah Celsius. Itu suhu 60. Kalau suhu 100 lagilah kan. Jadi mengapa sekarang nak kaitkan dengan apple tu tadi? Maknanya kita kata enzim yang terdapat di dalam apple tu kalau kita sebutkan enzim tu, enzim apa? Enzim peptinase. Kalau nak sebutlah, apa boleh? Sebutlah. Enzim peptinase. Enzim peptinase. Kalau kita tak ingatlah, katakan awak tak ingat nama tu, sebutlah enzim lah. Enzim yang terdapat dalam apple telah musnah. Telah musnah ataupun telah
dinyah asli. Nyah asli itu dari segi struktur dia. Struktur enzim peptinase telah berubah ataupun telah musnah atau telah ternyah asli. Atau satu lagi istilah yang saya sebutkan semalam iaitu dinaturasi. Telah dinaturasi. Jadi apabila enzim itu telah musnah, apa yang kaitan dengan ni, tidak bertukar menjadi warna perang ni, maka substrat tidak berubah kepada hasil. Tidak dapat berubah. Jadi maknanya kekal lah dia dengan warna dia itulah. Kalau kita tak didihkan, katakan kupas apple tu, kemudian kita biarkan saja, expose kena udara. Jadi udara yang mengandungi oksigen, salah satu daripada gas yang banyak, akan mengoksidakan, ataupun kita kata bertindak balas dengan substrat dan juga enzim yang terdapat di dalam tu, menyebabkan warna apple berubah daripada mungkin warna apa kita sebut, warna tak ada kata nama putih, warna kuning katakan, kepada warna perak. Contoh tu saya bagi clue lah, nanti awak bala ayat yang betul. 3A, enzim digunakan dalam industri dan kehidupan harian. Terangkan penggunaan enzim untuk mengekstrak agar-agar daripada rumpai laut. Okey, ini barulah kita gunakan kita gunakan selulis. So tadi kita padam lah selulis ni. Okey. Jadi kita gunakan enzim selulis. Apa yang dia buat? Jadi selulosa ditukarkan ataupun kita kata dihidrolisiskan kepada glukosa, selulosa daripada, sebab selulosa ni terdapat dalam agar-agar tu lah. So selulosa ni kalau ditambah air, ditukarkan kepada molekul yang patutnya disahkan lidah lah. Selulis. Kepada glukosa. Nyatakan satu kegunaan lipis dalam industri makanan. Lipis ni untuk lipid lah. Untuk lipid ataupun lemak. Dia penggunaan dalam industri makanan kita kaitkan. Contoh apa yang makanan yang macam mana? Makanan apa yang mengandungi lipid? Awak kena tengok. Bagaimana enzim lipis mencernakan lipid kepada produk dia. Kita belajar sebelum ni, lipid tambah air dia menghasilkan asid lemak dan juga kolesterol. Nak kaitkan dengan industri. Ini lipis. Jadi kena tengok apa contoh industri makanan ni yang mengandungi lipid. Mentega ke, kalau keju ataupun cheese tu dia menggunakan enzim zymes sebab dia guna konsep pendapaian. Tapi ni sekarang ni lipid, ataupun mungkin dalam industri makanan yang yang sesuai, lemak contohnya, menanggalkan lemak pada kulit haiwan contohnya, pada kulit haiwan boleh juga industri makanan.
Dan nombor 4, nyatakan dua sifat enzim itu boleh nyatakan banyak sifapan itu. Dijelaskan mengapa hanya substrat tertentu dapat bergabung dengan enzim. Ini balik kepada sifat spesifik ya. Sifat spesifik yang ada pada enzim. C1, apakah hipotesis yang boleh digunakan untuk menjelaskan mekanisme tindakan enzim? Ini hipotesis angka dan kunci ya. Dalam hipotesis ini, apakah yang mewakili struktur enzim dan struktur substrat bercari? Dan C2, apakah ciri enzim yang boleh menjelaskan hipotesis ini ya? Kita boleh jawab. Dan soalan essay 5A. Sekiranya anda merupakan seorang pengusaha makanan, cadangkan satu enzim yang boleh anda gunakan dalam pemprosesan daging dan ikan. So, daging, protease, ya. Ikan sama lah. Sebab satu je. Jadi ikan dan daging ni mengandungi protein. So, enzim protease lah kan. Tak apalah. Itu kita jawab soalan ni. Kemudian nyatakan fungsi enzim tu. Apa yang enzim protease tu buat terhadap daging atau ikan tu. Dan bincangkan bagaimana sifat enzim mempengaruhi tindakannya. Ada sifat enzim tu lah. Ya, mempengaruhi tindakan dia tu. Sudut pengayaan 6. Enzim yang hadir dalam strain bakteria yang hidup. Enzim yang hadir dalam strain bakteria yang hidup dalam mata air panas boleh diekstrak untuk ditambahkan ke dalam serbuk pencuci pakaian. Cadangkan mengapa enzim daripada bakteria ini sesuai digunakan sebagai serbuk pencuci pakaian. Jadi maksudnya awak kena nyatakan enzim apa tu. Ya. Kenapa kita ambil daripada strain bakteria yang hidup dalam kawasan air panas. Dan yang ketujuh, apakah keracunan cyanida menyebabkan kematian serta-merta. Cyanida, kena tahu, kena cari ni. Apa contoh keracunan cyanida? Masa tingkatan 1 dulu awak dah belajar tentang salah satu daripada simbol yang berbahaya dalam makmal. Bahan yang beracun. Salah satunya adalah cyanida. Jadi macam mana? Jadi maknanya ni awak boleh cari dengan menggunakan buku teks ataupun maklumat daripada buku teks tingkatan 1. Kemudian nombor 8, buah-buahan segar boleh diproses untuk menghasilkan jus. Buah-buahan dihancurkan dan diperah sebelum jusnya dapat diekstrak. Sel tumbuhan mempunyai DNA selulosa yang kuat. Akan tetapi sekiranya enzim yang menggunakan enzim peptinase digunakan, banyak jus dapat diekstrakkan. Berdasarkan pengetahuan ini, cadangkan satu eksperimen makmal bagi peroleh lebih banyak jus buah berbanding dengan kaedah pemerahan. Oh, ini agak mencabar ni ya. Nak cadangkan satu eksperimen makmal bagi peroleh lebih banyak jus buah ni. Ini kalau boleh buat, buat lah. Kalau tak boleh buat pun tak apalah. Ya. Tapi jawapan lengkap boleh didapati dengan mengimbas kod QR yang disediakan. Ya, jawapan tu. Dapat rasa kuasa awak. Buat. Baik, selesai. Kita punya perbincangan untuk hari ini ya. Untuk hari ini. Jadi yang 46 ni saya tak nak masuk lagi lah. Cukuplah sampai di sini perbincangan kita. Ada sebarang pertanyaan? Ada soalan? Ada. Awal tu 7.30 tu. Dah tidur pula. Ya. InsyaAllah kita sambung pada hari besok. Kita jumpa lagi. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.